Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada malam 4 Ramadan ini dapat sama-sama kita menunaikan solat sunat tarawih untuk hari ataupun malam yang keempat. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni saya diminta oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Marzuki yang sepatutnya isi slot pada malam ini, tapi disebabkan ayahnya baru saja kemalangan dan dia terpaksa uruskan ayahnya yang berkerusi roda lah sekarang ni, duduk di Pondok Kejai tu, maka dia minta untuk hadir pada malam ini untuk mengisi slot tazkirah pada malam ini insya-Allah. Baik tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedar ataupun tidak, sudah 3 hari kita menunaikan ibadah puasa, yang mana kalau kita lihat kembali semenjak masuknya bulan Rajab, kita telah bermohon doa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Selesai bulan Rajab, masuk Sya'ban, maka kita teruskan lagi doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sentiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini Allah telah pertemukan kita dengan bulan yang cukup mulia, yang mana yang dijanjikan dengan pelbagai nikmat dan kelebihan yang perlu kita ambil peluang dengan sebaiknya. Sebab ada dalam kalangan sahabat kita yang mana kalau kita tengok hari ini, kiri kanan kita ada sahabat kita yang telah pergi bertemu dengan Allah, yang tak sempat untuk bertemu dengan Ramadan, yang mana dia juga minta doa seperti kita. Wa ballighna Ramadan, ya Allah, sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Tapi dia tak sampai. Alhamdulillah, Allah jemput kita. Saya ingat satu kisah, baru ni saya balik rumah mak mentua, yang mana orang kampung tu 1 Ramadan Allah jemput dia, tak sempat dia nak menunaikan ibadah puasa. Tapi alhamdulillah, kita hari ini Allah bagi peluang dan ruang kepada kita untuk menunaikan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Dan sedar ataupun tidak, sudah 3 hari berlalu. Maka malam ini insya-Allah sama-sama kita muhasabah diri kita. Dalam tempoh 3 hari kita berlalu dalam bulan Ramadan, apa yang kita buat? Ataupun hari ni dia tak sedar, berapa hari dah aku puasa, tak tahu. Mungkin ada orang yang macam tu. Tapi mudah-mudahan yang ada dalam masjid pada hari ini semuanya masih sedar bahawasanya setiap hari dalam bulan Ramadan itu perlu kita isikan dengan sepenuhnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana amat rugi. Sebelum masuk Ramadan kita minta, ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Kita minta setiap hari daripada Rajab, Sya'ban, kemudian alhamdulillah Allah kurniakan kepada kita Ramadan. Tiba-tiba masuk ke dalam bulan Ramadan, kita tak buat apa-apa. Bahkan kita kata apa? Amalan harian kita sama dengan apa yang ada sebelum daripada Ramadan. Lebih kurang saja, bahkan mungkin lagi teruk. Sebelum ni tak sibuk tak ramai dengan hal dunia, masuk Ramadan kau kalut dengan hal dunia berbanding dengan nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu alhamdulillah kita isikan dengan tazkirah seumpama dengan ini, supaya apa? Supaya dapat menyedarkan diri kita. Nah, kita tak mau sampai hujung Ramadan apa pun tak ada. Kita hanya mensia-siakan apa yang kita minta kepada Allah supaya sampai dalam bulan Ramadan, masuk saja bulan Ramadan, tidak ada apa yang bernilai yang kita buat sepanjang bulan Ramadan. Akhirnya sambut raya macam tu. Maka hari ini alhamdulillah kita tengok masjid kita penuh. Nah, masih di fasa yang pertama. Di 10 yang awal pada bulan Ramadan.
kebiasaannya macam beginilah suasananya. Maka insya-Allah kita tekad dalam diri kita supaya mudah-mudahan keazaman dalam diri kita, awalnya kita teguhkan dengan amal ibadah kepada Allah sehingga ke penghujungnya. Nah, kenapa ramai di kalangan kita masyarakat di Malaysia ni pada akhir Ramadan ramai yang sibuk dengan persiapan raya dan sebagainya. Walhal kalau tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada menyebut awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Akhirnya nak pembebasan daripada api neraka. Awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, keampunan, dan akhirnya fasa yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Bahkan kalau kita tengok pada akhir Ramadan itu antara kemuncak amal ibadah kita. Bukan lagi akhir, lagi kendur amal ibadah kita. Lagi kurang amal ibadah kita. Kita bukan jenis yang semangat awal. Sebab itu orang yang kita sebut ada ilmu, maka dia akan beramal dengan ilmu dia. Dia tidak hanya berjuang atas dasar semangat, buat ibadat atas dasar semangat, tapi dia buat amal ibadah atas dasar ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah dia akan selamat. Dia akan faham bahawasanya permulaan ini dia beribadah, maka setiap hari dia perlu tingkatkan. Kita kena sedar dalam bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Kita nak tarbiyah diri kita. Yang mana sebelum ini kita boleh, kita kalau kita tengok dari sudut bahasa itu sendiri, puasa itu menahan diri. Nah, menahan diri. Dari sudut istilah, menahan diri daripada makan dan minum, dan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari sudut bahasanya menahan diri. Kita tahan diri kita, nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang dirmukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berada dalam bulan Ramadan ini sebagai medan tarbiyah kepada kita. Mudah-mudahan bila kita keluar daripada bulan Ramadan ini, maka kita akan menjadi seorang insan yang lebih baik daripada sebelum ini. Tapi kalau mana kita keluar daripada bulan Ramadan, tapi perangai kita sama saja dengan sebelum ini, bahkan lagi teruk daripada sebelum Ramadan, maka kita bimbang dan takut Ramadan yang kita lalui ini sebagai Ramadan yang sia-sia untuk kita. Maka ruang dan peluang yang Allah beri kepada kita ini, kita perlu manfaatkan sebaik mungkin. Kita takut dan bimbang seperti mana yang kita sebutkan tadi. Nah, bila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita tak ada apa-apa. Maka sebab itu, apa pun yang kita nak buat, ibadah yang kita nak buat, perlu berlandaskan kepada ilmu. Sebab tu orang mengaji, beza orang yang mengaji dengan orang yang sekadar abid, orang yang ahli ibadah. Dia suka beribadat, tapi tak mau nak mengaji. Orang ni cukup senang syaitan nak hasut dia. Sebab apa? Sebab syaitan ini, perangai dia, sikap dia nak rosakkan anak cucu Nabi Adam. Kerja dia hak tu lah, nak merosakkan anak cucu Nabi Adam dengan apa cara sekalipun. Sebab tu kadang-kadang dia rosakkan kita dengan jalan yang memang perbuatan tu jahat lah. Tapi kita kena hati-hati dengan perangai setan ni. Kenapa? Ada ketika dia main dalam rupa yang baik. Contohnya dalam rupa amal ibadah. Kita buat ibadat, tapi orang tu buat ibadat bighairil ilmi, tak ada ilmu. Yang akhirnya ibadat itu rosak, binasa, dan dia adalah melakukan perkara yang sia-sia. Kita tak mau jadi golongan yang seperti ini. Sebab itu alhamdulillah di masjid seumpama ini kita anjurkan kuliah dan tazkirah seumpama ini sebagai nak mengisi dalaman kita. Kita buat ibadat, kita semangat, tapi kena ada ilmu. Dalam apa benda pun yang kita buat, perlu berlandaskan ilmu. Sebab itu kalau kita tengok orang yang buat kerja ni, kalau ada atas semangat saja, tak lama. Nak duduk betul-betul atas jalan yang Allah redha tu tak lama. Sebab apa? Dia berjuang atas dasar semangat, bukan atas dasar ilmu. Maka hari ini kita mengajak semua hadirin hadirat, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, sama-sama kita perkukuhkan ilmu kita. Ni kita duduk dalam bulan Ramadan ini. Kutiklah segala ruang dan peluang yang ada, kita isikan dengan ilmu supaya amal ibadah yang kita buat maka berlandaskan kepada ilmu. Dan orang yang ada ilmu, kata guru saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Awang, disebut kepada apa pensyarah insaniah, disebut tanda seseorang itu berjaya adalah perubahan tingkah laku daripada yang tak baik kepada baik yang lebih baik.
Nah, sebab ramai juga hari ni mengaji tapi tak beramal dengan ilmu. Dia ada dua penyakit akhir zaman ni. Satu, orang yang kalut beribadat tapi malah mengaji, tak mau mengaji. Ada penyakit yang kedua, rajin mengaji tapi tak mau nak beramal. Jadi dua benda ni kita kena gabungkan. Mengaji tu cantik dah, dan juga beramal. Beramal tu elok dah, cuma kena ada panduan ilmu supaya amal yang kita buat tak tersasar daripada apa yang diajar oleh Islam. Kita tak mau buat amal ibadah yang sia-sia. Sebab tu hari ini, tuan-tuan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita cuba persiapkan diri kita dengan ilmu, supaya dengan ilmu itu kita boleh beramal sungguh-sungguh dan menjadi habuan ataupun menjadi bekalan kita untuk di akhirat sana. Maka hari ini kalau kita nak bincangkan tentang perkara yang mana sunat ataupun kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan yang cukup banyak. Kalau kita nak bilang satu-satu, ya Allah, cukup banyak. Tapi berapa banyak dalam banyak-banyak yang para ustaz sebut kepada kita tu, setakat hari ni berapa banyak yang kita amalkan? Hari ni saja berapa juzuk kita baca Quran? Hari ni saja. Semayang fardu kita macam mana? Adakah sama sebelum daripada Ramadan ataupun kita dah tingkatkan? Sebelum ni kita semayang seorang-seorang, contoh di rumah. Hari ni masuk Ramadan, semangat lain. Kita masuk, kita azam dalam diri kita, mulai Ramadan ini dan seterusnya aku nak semayang jemaah. Berapa ramai yang ada dah perubahan dalam diri kita sejak daripada masuk Ramadan 3 hari berlalu. Maka hari ini kita cuba muhasabah diri kita. Nah, hari ini insya-Allah sedikit juga pengisian yang mana kita nak sebut juga kepada semua, iaitu 7 amalan sunat. Walaupun dah ramai dah dengar benda ni, tapi nak sebut juga pasal apa? Inilah tazkirah, peringatan. Dan mungkin ramai yang dengar tapi ramai yang tak buat. Maka hari ini kita dengar dan kita buat. Itu tanda orang berjaya. Dia ada perubahan dalam diri dia. Dia bukan setakat cakap, dia bukan setakat dengar apa yang tu, dia bukan setakat hafal apa yang disebut, tapi dia beramal dengan ilmu yang disampaikan. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang berjaya. 7 amalan sunat yang mana yang saya ambil daripada kitab Sirus Salikin. Kitab Sirus Salikin ni, kalau di Pondok Kejai, setiap pagi Al-Fadhil Tuan Guru bacalah dalam live dia. Sekarang ni masih dalam kitab, dalam tajuk berkaitan dengan rahsia puasa. Dan dalam tajuk ini ada 7 benda yang digariskan, iaitu sunat untuk kita amalkan dalam bulan Ramadan ini ataupun ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur. Semua orang buat, tapi tak ramai orang tahu bahawasanya benda ini sunat. Kadang-kadang dia rasa tak apa, aku tak sok mu, tak apa, aku kuat, kan? Aku boleh tahan. Bukan kira kuat tak kuat, ini sunnah Rasulullah. Sebut kepada kita, kita sebut aku sayang cinta Rasulullah, tapi apa yang Rasulullah buat tak mau nak ikut. Ini yang kita takut dan bimbang. Maka kita makan sahur itu bukan sebab kita tak tahan, tapi kita sebab nak ikut sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat pahala nak ikut sunnah Rasulullah. Yang kedua, sunat mentakhirkan makan sahur. Kita lewatkan makan sahur. InsyaAllah saya akan cuba bagi secara ringkaslah, insyaAllah. Yang ketiga, sunat kita menyegerakan berbuka puasa. Waktu sahur kita lewatkan. Waktu berbuka kita segerakan. Sebab perangai manusia ni kadang-kadang nak tunjuk kuat, nak tunjuk hebat. Sejam 2 jam lagi sebelum daripada berbuka, syaitan duk kacau dah, nak rosakkan ibadah puasa kita. Bila masuk saja waktu maghrib, time tu dia duk rasa kuat pula. Boleh tahan lagi ni, semayang maghrib dulu, tak apa kot, sagilah kita buka, kan? Dia main macam-macam perasaan. Walhal Nabi ajak kepada kita supaya dalam perkara berbuka puasa ini kita perlu segerakan. Tu kita sebut tu, syaitan ni dia ada langkahan. Dalam Quran bersebut langkahan syaitan. Dia nak merosakkan umat manusia ini dengan pelbagai cara, kadang-kadang dengan rupa yang baik. Dia nak rosakkan kita. Tadi nampak kata boleh tahan lama puasa tu, nampak lagi baik. Walhal Nabi sebut kepada kita supaya menyegerakan untuk berbuka puasa. Yang keempat, sunat meninggalkan bersugi kemudian daripada gelincir matahari. Waktu mana kita sebut mudah, waktu selepas zuhur, masuk saja zuhur, maka makruh untuk kita bersugi. Walaupun kita faham dan kita pun tahu bahawasanya bersugi itu sunnah Nabi SAW. Tapi ketika mana masuk saja waktu zuhur ataupun gelincir matahari,
maka ketika itu makruh untuk bersugi. Hilang makruh bila? Setelah daripada terbenam matahari. Itu benda yang kadang-kadang kita ralik. Kadang-kadang kata, aku nak ikut sunnah ni, nak ikut sunnah. Sebab itulah penting untuk kita ini beramal dengan ilmu. Kalau orang tak ada ilmu, ikut dia nak tanya bila bersugi ni. Sebab itu bila kita ada ilmu, kita tahu waktu ni sunat, waktu ni makruh dan sebagainya. Yang kelima, sunat membanyakkan sedekah dan meluaskan belanja atas ahlinya. Bulan ini yang mana seperti mana yang kita semua sedia maklum, sedekah ni banyak kelebihan dia. Infak, wakaf, banyak kelebihan yang Allah ganjarkan kepada pemberi derma, wakaf dan sumbangan ini. Tambahan pula kita berada dalam bulan Ramadan, kalau dulu sikit, lah ni kena lebih gandakan lagi. Kenapa? Ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan ini berlipat kali ganda berbanding dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Dan juga kita meluaskan belanja untuk ahli keluarga kita. Cumanya janganlah sampai membazir. Meluaskan belanja, jangan kedekut. Jangan terlalu kedekut dengan ahli keluarga dan jangan sampai berlaku pembaziran. Dan berbuat kebajikan kepada kerabat dan jiran dalam bulan Ramadan. Banyakkan amal ibadah, banyakkan juga amal kebajikan kita kepada ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, sahabat handai dan juga jiran tetangga. Berkongsi rezeki. Kalau dulu kita boleh tengok, wallahu a'lam hari ni ada lagi ataupun tidak. Zaman saya kecil-kecil dulu, yang akan jadi postman, tukang hantar barang kan, bila mak kita masak petang-petang tu, kita bawa terpawai pi rumah jiran, kongsi rezeki apa yang kita buka hari ni dengan jiran kita. Dia pun balas balik kan, bertukar-tukar berkongsi rezeki dengan jiran, buat kebajikan dengan jiran. Itu contoh pada zaman dulu dan mungkin masih ada lagi yang mengamalkan benda seumpama dengan itu. Tapi banyak lagi benda yang kita boleh kebajikan. Kita perbanyakkanlah dalam bulan Ramadan ini, kerana ganjarannya yang cukup hebat, yang mana yang kalau kita tinggalkan maka amat rugilah. Sebab apa? Kita melepaskan setiap saat dalam bulan Ramadan ini dengan tidak melakukan apa yang Nabi ajak kepada kita. Yang keenam, sunat kita membaca Al-Quran ataupun secara bertadarus. Bertadarus Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita tengok, kita harapkan setiap dalam diri kita azam sehari. Mungkin sebelum ini kita dah sibuk dah dengan kerja dunia kita sebelum bulan Ramadan. Masuk Ramadan, Allah nak beri peringatan kepada kita supaya kita rapat balik dengan Al-Quran. Dan maka kita nak supaya bila mana kita keluar daripada bulan Ramadan, kita boleh melazimkan diri kita dengan Al-Quran. Kenapa? Sebulan kita lazimkan diri kita dengan Al-Quran. Yang mana seperti mana yang kita sedia maklum, Quran juga antara benda yang boleh, perkara yang boleh memberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Maka amat rugilah dalam bulan Ramadan ini yang mana Al-Quran pun kita tinggalkan. Terlalu sibuk dengan dunia. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, iaitu membanyakkan i'tikaf di dalam bulan Ramadan ini. I'tikaf di dalam masjid, terutamanya pada 10 malam yang terakhir. Banyakkan diri kita duduk di masjid, i'tikaf di masjid pada terutamanya 10 malam terakhir. Kerana apa? Pada 10 malam terakhir itu adanya disebut Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar, yang mana ganjarannya seumpama melebihi 1000 bulan. Cukup hebat. Umat Nabi dahulu umurnya panjang, kita umur pendek, tapi Allah ganjarkan dengan kelebihan yang cukup banyak. Tapi kita kena ingat, nak dapat malam Al-Qadar ini bukan senang. Banyak cabaran dan ujian yang perlu kita tempuh. Bahkan kalau orang yang dah tahu dah kadang-kadang tu, macam benda yang berlaku sendiri kepada Al-Fadhil Tuan Guru kita, Ustaz Marzuki, dia sendiri pun dah biasa rasa pengalaman dia bertemu dengan malam Al-Qadar tersebut. Kan sampai walaupun dia tahu tanda-tanda tu, banyaklah pengalaman dia cerita tu. Tengok ni tanda yang berdasarkan apa yang ulama tunjukkan, ini tanda ada tanda-tanda semua dah. Tapi bila nak buat ibadat, dia rasa satu benda yang cukup berat. Sebab tu nak dapat malam tu cukup hebat. Maka nak sampai kepada yang disebut malam Al-Qadar itu, persiapan dia kena bermula daripada awal ni.
Nak sampai, nak dapat ke muncak tu, Allahu Akbar, satu benda yang bukan mudah. Tapi insya-Allah jika kita istiqamah pada setiap malam, kita terus menerus melakukan ibadah kepada Allah, insya-Allah mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk bertemu dengan malam Al-Qadar. Jadi saya rasa sekadar itu, dengan tempoh masa yang diperuntukkan 20 minit, insya-Allah moga-moga pengisian pada malam ini sama-sama kita dapat ambil manfaat. Cuma pesanan untuk diri dan juga sahabat-sahabat, hadirin hadirat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, yang penting untuk kita, yang pertama, buat ibadah mestilah berpandukan ilmu. Yang kedua, ada ilmu perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Insya-Allah moga-moga kita tergolong dalam golongan orang yang beruntung, dan keluarnya kita dalam bulan Ramadan, tarbiyah Ramadan ini, kita terus berubah daripada yang tak elok kepada elok dan juga yang lebih elok, insya-Allah. Jadi akhir sekali, insya-Allah saya membawa wakil daripada pondok, yang mana insya-Allah kita sekarang ni sedang menjalankan pembangunan Seriti Tafaqquh Fiddin yang ada di sana. Pasal sekarang kita dah naik dah tiang tingkat 1, tapi masih lagi berhutang sebanyak 200,000 lebih, hampir ke 300,000. Maka insya-Allah pada malam ini, bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, pada semua hadirin hadirat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, yang berhajat untuk menyumbang bagi sama-sama menyelesaikan hutang tersebut dan meneruskan pembinaan ini, boleh menyumbang pada tabung Jom Kongsi Rezeki, yang mana seperti mana yang Ustaz Al-Fadhil Ustaz Marzuki selalu bawa tu, insya-Allah. Dan di belakang sana juga, insya-Allah selepas daripada selesai tarawih nanti, ada sedikit jualan daripada pondok, iaitu yang pertama berkaitan dengan produk pondok, sabun dan juga gula O. Mungkin Ustaz Al-Fadhil Ustaz Marzuki dah maklum dah tentang berkaitan dengan kelebihan gula O tu yang menggantikan gula pasir dan sebagainya. Boleh dapatkan di belakang. Dan juga produk bidara, produk yang berasaskan bidara, insya-Allah sebagai penjagaan kesihatan kita, dan juga sumber ataupun kita kata jualan bagi Seriti Tafaqquh Fiddin Ma'had sendiri, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam. Saya mohon maaf sekiranya terdapat salah dan silap, kekurangan terkasar bahasa sepanjang penyampaian pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا بسوء الخاتمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.